Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikut adalah cara-cara bagaimana kita nak mengira borang cerapan matahari bagi azimuth. Pertama sekali, kita haruslah mengisi maklumat yang berada di bahagian atas borang ini. Sebagai contoh, nama penilik ataupun observer, hari, tarikh, bulan dan juga tahun bagi membolehkan kita merujuk kepada nilai deklinasi pada buku Almanak Ukur pada tahun semasa. Kemudian nyatakan nombor stesen di mana alat didirikan. Nyatakan juga nombor stesen di mana tanda rujukan dirujuk. Nyatakan nombor buku kerja luar. Nyatakan nombor siri alat. Nyatakan bahagian aras ufuk bagi setiap senggatan berdasarkan kepada jenis alat. Dan juga bilangan cerapan yang dilaksanakan. Pertama sekali kita akan mengira waktu cerapan dilakukan. Sebagai contoh, di dalam contoh ini, kita bermula pada jam 9.33 minit pagi. Cerapan kedua pada 9.34 minit pagi. Cerapan ketiga pada jam 9.34 minit pagi. Dan cerapan terakhir pada 9.34 minit pagi untuk set yang pertama. Jadi untuk penggunaan kalkulator, bagaimana kita mengira waktu ini adalah seperti berikut. Pukul 9.33 minit tambah 9.34 minit tambah 9.34 minit tambah 9.34 minit. Okey, sama dengan 38 darjah 15 minit dibagikan dengan 4 bacaan. Okey, jadi kita dapat pukul 9.33 minit pagi. Okey. Jadi waktu ini adalah waktu tempatan. Jadi kita kena tukarkan kepada waktu umum ataupun universal time UT. Untuk di Malaysia kita perlu tolakkan dengan 8 jam. Jadi tolakkan dengan 8 jam. Okey, jadi kita mendapat jawapan 1 jam 33 minit 45 saat. Jadi untuk saat ni dia telah lebih daripada 30 saat. Jadi kita bundarkan bacaan ini kepada 34. Jadi jawapan yang kita perolehi adalah pada 1 jam 34 minit. Ini untuk purata waktu. Okey, seterusnya untuk purata ufuk. Purata ufuk ni merujuk kepada bacaan bearing. Bermula dengan cerapan matahari yang pertama iaitu 99 darjah 21 minit 31 saat. Bacaan kedua 98 darjah 41 minit 17 saat. Bacaan ketiga 278 darjah 41 minit 58 saat. Dan bacaan terakhir adalah 279 darjah 23 minit 9 saat. Jadi apa yang perlu kita buat di sini adalah kita perlu tambahkan ke semua bacaan ini dibahagikan dengan 4. Tetapi untuk penyilang kanan, kita haruslah menukarkan kepada penyilang kiri. Jadi bacaan ini perlu ditolakkan dengan 180, iaitu bacaan yang ketiga dan juga bacaan yang keempat. Kedua-dua bacaan ini perlu ditolakkan dengan 180 bagi menyeragamkan nilai bacaannya. Okey, jadi apa perlu kita buat adalah sebagaimana yang dilihat pada kalkulator ini. Okey, 99 darjah 21 minit 31 saat. Okey, tambahkan dengan 98 darjah 41 minit 17 saat. Okey, kemudian kita tambah dalam kurungan 278 darjah 41 minit 58 saat. Tolakkan dengan 180 darjah. Dalam kurungan tambah buka kurungan 279 darjah 23 minit 9 saat. Tolakkan dengan 180 darjah. Tutup kurungan. Okey. Dapat jawapan 396 darjah 7 minit 55 saat dibahagikan dengan 4. Jadi kita dapat jawapan 99 darjah 1 minit 59 saat. Kita bundarkan. Ini jawapan bagi purata ufuk. Okey, seterusnya
kita lihat pada purata tanda rujukan, purata TR. Jadi kita ambil dua saja bacaan, iaitu bacaan yang pertama ni 42 darjah 46 minit 58 saat, dan juga bacaan pada penjilang kanan iaitu 222 darjah 46 52 saat. Jadi kita tambah dua bacaan ni bagi dua, tetapi perlu diingatkan untuk bacaan pada penjilang kanan perlu ditolakkan dengan 180 darjah. Kita tambahkan, barulah kita boleh bagi dengan dua. Okey, cara kiraan dia adalah seperti berikut pada kalkulator. 42 darjah 46 minit 58 saat. Tambahkan dengan kurungan 222 darjah 46 minit 52 saat. Tolakkan dengan 180 darjah. Tutup kurungan sama dengan, okey, bahagikan dengan 2. Jadi jawapan yang kita dapat adalah 42 darjah 46 minit 55 saat untuk bacaan purata tanda rujukan. Okey, kemudian kita lihat pada purata altitude. Okey, purata altitude merujuk kepada bacaan tinjah. Okey, bacaan tinjah ataupun bacaan sudut pugak. Okey, sebagai contoh kat sini, bacaan dia adalah 51 darjah 36 minit 10 saat untuk bacaan yang pertama. Yang kedua 51 darjah 33 minit 17 saat. Bacaan yang ketiga 308 darjah 33 minit 16 saat. Dan bacaan yang keempat 308 darjah 36 minit 15 saat. Jadi untuk kes pengiraan purata altitude ni, dia adalah berbeza dengan kaedah yang digunakan sebelum ini. Jadi apa yang perlu kita buat untuk kedua-dua bacaan penjilang kiri ini, 90 darjah haruslah ditolak dengan nilai bacaan ini. Okey, untuk dua-dua bacaan penjilang kanan, kedua-dua bacaan ini haruslah ditolakkan dengan 270 darjah. Okey. Okey, jadi kita lihat pengiraan dia bagaimana. Okey, dalam kurungan 90 darjah tolakkan dengan 51 darjah 36 minit 10 saat. Okey, tutup kurungan. Tambah, buka kurungan 90 darjah. Tolakkan dengan 51 darjah 33 minit 17. Okey, tutup kurungan. Tambah, buka kurungan 308 darjah 33 minit 16 saat. Tolakkan dengan 270 darjah. Tutup kurungan. Tambah, buka kurungan 308 darjah 36 minit 15 saat. Tolakkan dengan 270 darjah. Tutup kurungan. Okey, sama dengan 154 darjah 0 minit 4 saat. Okey, dibahagikan dengan 4. Okey, kita dapat jawapan 38 darjah 30 minit 1 saat. Okey, ini jawapan dia. Okey, seterusnya kita lihat biasan dan beza lihat. Okey, biasan dan beza lihat, dia ada formula dia. Okey, untuk biasan dan beza lihat adalah seperti berikut. Okey, formula dia 41 darjah 41 minit 5 saat ditambahkan dengan 8.8 cos H. H ni merujuk kepada purata altitude dibahagikan dengan tangent purata altitude dibahagikan dengan 3600 untuk kita tukarkan kepada darjah, jam, minit dan juga saat. Okey, jadi kita lihat bagaimanakah pengiraan dia. Jadi di sini saya zoom in kan. Okey. Jadi untuk yang kolom yang set 1 ni, jadi fokus kepada kolom set 1 ni, okey. Jadi ini adalah untuk purata altitude dia, bacaan H. Jadi kita akan kira 41 darjah 41 minit 5 saat. Okey.
ditambahkan dengan tutup kurungan 8.8 didarabkan dengan cos H ataupun cos 38 darjah 30 minit 1 saat. Okey, tutup kurungan. Okey, sama dengan. Okey, kita bahagikan dengan tangent H 38 darjah 30 minit dan 1 saat. Okey, tutup kurungan. Okey, sama dengan tukarkan kepada degree minit second. Okey, dapat 61 darjah 3 minit 44 saat. Kemudian kita bahagikan dengan 3600. Okey, tukarkan kepada jam minit, darjah minit juga saat ataupun jam minit saat. Okey, dapat jawapan 0 darjah 1 minit dan 1 saat. Okey, itu adalah bacaan bagi biasan dan beza lihat. Okey, seterusnya kita lihat bagaimanakah altitude dilaras diperolehi. Okey, altitude dilaras diperolehi dengan menolakkan purata altitude, tolakkan dengan biasan dan beza lihat, iaitu 38 darjah 30 minit 1 saat ditolakkan dengan 0 darjah 1 minit dan 1 saat. Tolakkan dengan 0 darjah 1 minit dan juga 1 saat. Okey, jadi jawapan yang kita perolehi adalah 38 darjah 29 minit dan 0 saat. Okey, begitu juga dengan bacaan untuk set yang kedua. Jadi kiraan dia adalah sama sahaja, kecuali untuk purata altitude ni H ni kita ubah. Kalau tadi kita gunakan 38 darjah 31 saat, untuk set yang kedua ni kita gunakan H tu adalah 40 darjah 50 minit 10 saat. Seterusnya kita lihat bagaimana koordinat origin diperolehi di kedua latitude dan juga longitude. Sekiranya kita berada di semenanjung Malaysia, di mana-mana tempat, maka koordinatnya adalah 0 meter di kedua tempat dengan menggunakan koordinat GDM 2000. Seterusnya kita lihat bagaimana kita memperolehi nilai koordinat station. Koordinat station iaitu di latitude dan juga longitude, ini adalah koordinat di mana alat total station didirikan. Jadi di sini contoh yang diberi adalah koordinat di Padang Politeknik Merlimau Melaka. Jadi koordinat dia adalah di latitude negatif 60,279.692 meter dan di longitude timur 54,355.576 meter. Okey, kemudian untuk jumlah ataupun selisih di selatan, kita tambahkan je nilai koordinat origin bersama dengan koordinat station. Jadi akan mendapat nilai yang sama, iaitu negatif 60,279.692 meter. Begitu juga dengan jumlah ataupun selisih di timur. Kita tambahkan koordinat origin ditambahkan dengan koordinat station. Jadi dapat nilai yang sama, iaitu 54,355.576 meter. Okey, kita lihat bagaimana kita nak mengira parameter seterusnya, iaitu jumlah ataupun selisih darabkan dengan 0.03256. Kemudian kita perlu bahagikan dengan 3600 untuk kita tukar kepada darjah, minit dan juga saat. Okey. Jadi kalau di atas nilai negatif, bawahnya juga adalah negatif. Okey, jadi kita lihat bagaimana kaedah pengiraan dia. Jadi negatif 60,279.692 darabkan dengan 0.03,256.
sama dengan negatif 1962 kita bagikan dengan 3600. Okey, kemudian kita tukar kepada degree, minit dan juga second. Kita akan dapat negatif 0 darjah 32 minit 43 saat. Okey, jadi kita bundarkan kepada 1 saat terhampir. Okey, kita letak nilai ini di jumlah ataupun selisih darabkan dengan 0.03256. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana kita mendapat garis lintang origin. Garis lintang origin adalah berdasarkan kepada negeri cerapan dilaksanakan. Contohnya, kita laksanakan di negeri Melaka. Jadi, kita perlu merujuk kepada latitude negeri Melaka, iaitu 2 darjah 42 minit 44 saat. Jadi, nilai ini adalah kita letakkan di garis lintang origin. Okey, seterusnya garis lintang station. Untuk kita kira ni, kita hanya tambahkan garis lintang origin ditambahkan dengan jumlah ataupun selisih darabkan dengan 0.03256. Jadi 2 darjah 42 minit 44 saat kita tambahkan dengan negatif 0 darjah 32 minit 43 saat. Okey, kita lihat pengiraan dia. 2 darjah 42 minit 44 saat. Okey, jadi kita tambahkan dengan negatif. Jadi kita tolakkan dengan 0 darjah 32 minit 43 saat. Okey, sama dengan 2 darjah 10 minit 1 saat. Okey, jadi kita kira di sebelah kanan pula. Okey, untuk segi sebelah kanan, kita lihat jumlah ataupun selisih darabkan dengan 0.03246. Okey, kita lihat bagaimana pengiraan dia. Jadi 54355.576 darabkan dengan 0.0326. Okey, sama dengan bagikan dengan 3600. Tukarkan kepada degree, minit dan juga second. Jadi dapat 0 darjah 29 minit 24 saat. Okey. Seterusnya kita lihat bagaimana kita nak mengira selisih garis bujur darabkan dengan sin garis lintang. Okey. Jadi ini adalah selisih garis bujur dia. Okey. Jadi 0, 29, 24 ni. Okey. Jadi kita darabkan. Terus kita darabkan. Okey, dengan sin garis lintang. Jadi garis lintang origin ni adalah yang di sinilah. 2, 10, 01. Okey, tutup kurungan. Okey, sama dengan tukar kepada degree, minit, second. Jadi 0 darjah 1 minit dan 7 saat. Kita bundarkan kepada 1 saat terhampir. Jadi kita dapat nilai dia adalah positif. Okay. Nah, jadi kalau di sini kita lihat dia punya panduan dia, sekiranya berada di timur, maka negatif. Kalau di barat adalah positif. Jadi kita punya nilai ni adalah di timur, positif. Maka untuk tirusan kita haruslah tolakkan dia dengan 0 darjah 1 minit dan 7 saat. Seterusnya kita akan lihat bagaimana pengiraan sudut istiwa pada waktu penyelidikan untuk set 1 dan juga set yang kedua. Jadi untuk kita merujuk kepada nilai deklinasi, kita haruslah berpandukan kepada buku Almanak Ukur pada tahun cerapan dilaksanakan. Sebagai contoh, cerapan ini dilaksanakan pada 8 hari bulan 10 tahun 2019. Jadi kita lihat sini, pada tahun 2019, okay, bulan Oktober, pada 8 hari bulan. Okay, ini contoh adalah cabutan almanak, iaitu 0 jam mewakili pada waktu pagi cerapan dilaksanakan, iaitu negatif 5 darjah 41 minit 5 saat, dan cerapan pada waktu petang, okay, mewakili pada waktu petang, iaitu pada 6 jam bersamaan dengan negatif 5 darjah 46 minit 48 saat. Okay, jadi bagaimanakah kita mengira nilai deklinasi
pada 1 jam 34 minit. Okey. Jadi sebagai contoh, ini adalah cabutan alamanak ukur pada 8/10/2019. Okey, jadi ini merupakan nilai deklinasi yang kita perolehi daripada alamanak ukur tadi. Okey. Jadi kalau 0 jam bersamaan dengan negatif 5 darjah 41 minit 5 saat, dan 6 jam bersamaan dengan negatif 5 darjah 46 minit 48 saat, dan berapakah nilai deklinasi sekiranya berada pada 1 jam 34 minit. Ini adalah konsep interpolasi. Jadi bagaimanakah kita mengiranya? Jadi kita lihat, jadi 1 jam 34 minit, 1 jam 34 minit ni adalah berdasarkan kepada nilai purata waktu untuk set yang pertama ini. Okey, jadi kaedah pengiraan dia adalah seperti berikut. Dalam kurungan 1 jam 34 minit, kemudian kita tolakkan dengan 0 jam. Okey, dalam kurungan. Okey, kemudian kita bahagikan dengan 6 jam. 0 hingga 6 jam, jadi 6 tolak 0, 6 jam lah. Okey, sama dengan, kita tukarkan dalam perpuluhan. Okey, dapat 0 darjah 15 minit 40 saat. Okey, jadi apa perlu kita buat sekarang ni adalah kita akan selaraskan dengan nilai deklinasi di sebelah kanan ini. Jadi kita perlu darabkan dengan perbezaan antara deklinasi pada 6 jam dan juga 0 jam. Iaitu kita kena tolakkan dia punya perbezaan dia ni, negatif 5 darjah 46 minit dan juga 48 saat. Okey, jadi kita tolakkan dengan yang atas. Jadi tolak dengan tolak dapat tambah. Okey, tambah 5 darjah 41 minit dan juga 5 saat. Okey, tutup kurungan. Jadi kita perlu tambahkan dengan nilai asal ni untuk kita dapatkan nilai 1 jam 34 minit. Jadi kita perlu tambahkan dengan nilai atas ni. Jadi maksudnya dia akan tolak. Dia akan tolak 5 darjah 41 minit dan juga 5 saat. Okey, jadi kita tengok sini. Apakah jawapan dia? Jawapan dia kita dapat negatif 5 darjah 42 minit 34 saat. Okey, ataupun 35 saat lah. Okey, ini jawapan dia untuk sudut istiwa untuk set yang pertama. Okey, untuk set yang kedua. Okey, untuk set yang kedua, bagaimanakah kita mengira dia? Sama juga konsep dia. Okey, jadi kita lihat. Tetapi untuk set yang kedua, pada ketika 1 jam 43 minit. Okey, jadi sama je konsep dia. Jadi dalam kurungan 1 jam 43 minit tolakkan dengan 0 jam. Okey, dalam kurungan. Okey, kemudian kita bahagikan dengan 6 jam. Okey, sama dengan kita tukarkan kepada degree minit dan juga second. Okey, dapat 0 darjah 17 minit 10 saat. Jadi kita darabkan dengan perbezaan nilai deklinasi ni. Okey, jadi kita darabkan dengan dalam kurungan negatif 5 darjah 46 minit 48 saat. Jadi kita tolak dengan tolak, jadi tambah 5 darjah 41 minit 5 saat. Okey, tutup kurungan. Dan juga kita akan tolakkan dengan nilai asal ni. Tolak 5 darjah 41 minit 5 saat. Dan jawapan yang kita perolehi adalah negatif 5 darjah 42 minit 43 saat. Berikut adalah cara-cara bagaimana kita nak mengira azimuth matahari yang dikira pada set yang pertama. Jadi kita merujuk kepada formula yang diberi, iaitu cos azimuth sama dengan sin
sudut istiwa, tolakkan dengan sin garis lintang stesen, didarabkan dengan sin tinjah dilaras. Kemudian dibagikan dengan hasil darab cos garis lintang stesen, didarabkan dengan cos tinjah dilaras. Jadi kita lihat bagaimanakah pengiraan dia. Okay, jadi kita pergi pada sin sudut istiwa iaitu negatif 5 darjah 42 minit 34 saat. Untuk kurungan, kemudian kita tolakkan dengan sin garis lintang stesen iaitu 2 darjah 10 minit 1 saat. Untuk kurungan, kemudian kita darabkan dengan sin tinjah dilaras iaitu 38 darjah 29 minit 0 saat. Untuk kurungan sama dengan kita dapat negatif 0.123 0132 487. Kita bagikan dengan hasil darab cos garis lintang dan cos tinjah dilaras. Jadi kita letak kurungan di sini. Cos garis lintang stesen iaitu 2 darjah 10 minit 1 saat. Untuk kurungan, kemudian darab cos tinjah dilaras iaitu 38 darjah 29 minit. Kosong saat. Tutup kurungan sekali lagi. Okey, sama dengan negatif 0.1572598.062. Jadi untuk mendapatkan nilai azimuth, kita shift coskan dia. Sama dengan 99.0478812. Jadi kita convertkan kepada degree, minit dan juga saat. Jadi kita dapat jawapan 99 darjah 2 minit 52 ataupun 53 saat. Jadi untuk pengiraan azimuth yang kedua ataupun set yang kedua pun sama juga. Jadi kita lihat pengiraan dia. Okey, sin sudut istiwa iaitu negatif 5 darjah 42 minit 43 saat. Okey, tutup kurungan. Tolak sin garis lintang stesen iaitu 2 darjah 10 minit 1 saat. Tutup kurungan. Darabkan dengan sin tinjah dilaras. Jadi kita gunakan tinjah dilaras 40 darjah 49 minit 14 saat. Okey, sama dengan negatif 0.1242441362. Jadi kita bahagikan dengan kod kurungan cos garis lintang stesen iaitu 2 darjah 10 minit 1 saat. Darabkan dengan cos tinjah dilaras iaitu 40 darjah 49 minit 14 saat. Tutup kurungan 2 kali. Okey, sama dengan negatif 0.164296499. Jadi untuk dapatkan nilai azimuth, kita shift coskan dia. Kita dapat 99.4563694. Jadi untuk kita tukarkan kepada degree minit second, kita shift dan tekan ni. Jadi kita dapat 99 darjah 27 minit dan 23 saat. Dan kita letak jawapannya di sini. Untuk kita mengira tanda rujuk sebenar, jadi kita haruslah menambahkan purata tanda rujukan, tambahkan dengan azimuth, tolakkan dengan purata ke matahari.
kiraan dia adalah seperti berikut. Purata tanda rujukan iaitu 42 darjah, 46 minit, 55 saat. Dan kita tambahkan dengan azimuth iaitu 99 darjah, 2 minit, 53 saat. Kemudian kita tolakkan dengan purata ke matahari iaitu 99 darjah, 1 minit, 59 saat. Okay, kita akan dapat jawapan 42 darjah, 47 minit, 49 saat. Okay. Kemudian seterusnya tirusan. Tirusan ni adalah yang telah kita kira iaitu negatif 0 darjah, 1 minit, 7 saat. Dan kita letak di sini saja. Negatif 01 minit, 07 saat. Jadi kita tambahkan iaitu 42 darjah, 47 minit, 49 saat ditambahkan dengan negatif 0 darjah, 1 minit, 7 saat. Okey, jadi kita tambah dengan tolak dapat negatif 0 darjah, 1 minit, 7 saat. Jadi kita dapat jawapan 42 darjah, 46 minit dan 43 ataupun 42 saat. Okey. Jadi selesai untuk kiraan untuk set yang pertama. Untuk set yang kedua juga serupa. Okey. Jadi purata tanda rujukan untuk set yang kedua adalah 42 darjah, 46 minit, 57 saat. Kemudian kita tambahkan dengan azimuth iaitu 99 darjah, 27 minit, 23 saat. Kemudian kita tolakkan dengan purata ke matahari iaitu 99 darjah, 26 minit, 21 saat. Okey, kita akan dapat jawapan 42 darjah, 47 minit, 59 saat. Jadi untuk tirusan kita ambil saja di sini negatif 0 darjah, 1 minit, 7 saat. Jadi kita tambahkan 42 darjah, 47 minit, 59 saat tambahkan dengan negatif 0 darjah, 1 minit, 7 saat. Tolakkan dengan 0 darjah, 1 minit, 7 saat. Jadi kita akan dapat jawapan 42 darjah, 46 minit, 52 saat. Dan kita letak di sini. Okey, last sekali kita akan lihat perbezaan antara kedua-dua bacaan ni, bearing grid set yang pertama dan juga set yang kedua. Jadi perbezaan dia bila kita tolakkan dapat nilai 9 saat sahaja. Jadi mengikut berkeliling yang dibenarkan adalah di bawah 10 saat sahaja untuk penentuan azimuth yang diterima ataupun nilai azimuth yang diterima. Dan sekiranya dia dapat bawah daripada 10 saat, barulah kita boleh puratakan dia untuk mendapatkan purata bearing grid ke tanda rujukan. Jadi kita puratakan 42 darjah, 46 minit, 43 saat. Okey, tambahkan dengan 42 darjah, 46 minit, 52 saat. Sama dengan 85 darjah, 33 minit, 35 saat. Kemudian dibahagikan dengan 2. Dan kita dapat jawapan dah sekali adalah 42 darjah, 46 minit dan 47 ataupun 48 saat. Jadi nilai ini yang akan kita gunakan untuk membuat pembetulan bagi tanda rujukan yang di atas, iaitu 42 darjah, 46 minit, 58 saat. Okay. Dalam kes ni kita haruslah tolakkan dulu nilai ini. Jadi pembetulan M dia macam mana kita nak buat daripada sini. Okay, jadi kita tolakkan mana-mana saja, yang besar tolak yang kecil.
Dalam kes ni yang atasnya tolak yang bawah. Jadi 42 darjah 46 minit 58 saat. Jadi nilai yang betul dia adalah yang ni 42 darjah. Jadi kita tolakkan dengan 42 darjah 46 minit dan 47 saat. Jadi kita dapat jawapan 11 saat. Jadi pembetulan kita adalah kita perlu tolakkan 11 saat untuk setiap stesen. Kerana stesen TR kita ni dah terlebih 11 saat. Dan nilai yang sebenarnya adalah nilai bearing grid ke tanda rujukan.